cakap juga sedikit, tapi kami minta tolong sangat bagi kami peluang untuk belajar, sebab peluang ini mungkin kali ini jangan dapat macam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imran bin Rusfin. Umur saya 22 tahun dan saya adalah anak paling bungsu dalam 7 orang adik-beradik. Nama saya Sapius bin Rusfin. Umur saya 23 tahun. Saya anak ke-6. Awalnya kami sekolah, lepas itu kami sekolah sampai darjah 6. Lepas sekolah darjah 6 itu ambil UPSR, kami putuskan untuk berhenti sekolah. Kami lebih memilih untuk membantu kedua orang tua kami dari segi pekerjaan dalam kebun. Kami lebih daripada pekerjaan kebun seperti menanam sawah padi dan monorigata dan seterusnya dalam pekerjaan yang lain-lain lagi. Adik-adik yang lain, abang-abang yang lain lagi dan kakak-kakak yang lain, yang 2 perempuan itu juga sama, lebih kurang senasib dengan kami juga. Ceritanya tidak ada keberuntungan dalam pendidikan, contoh. Mungkin dari faktor ketidakmampuan ataupun mungkin keputusan dari segi pelajaran yang kurang memuaskan barangkali. Sebelum kami ke menuntut ilmu, sebelum datang ke sini, kami kerja dalam mengusahakan kami membuka satu bidang tanah untuk membuat penanaman seperti contohnya pokok sawit ataupun pokok getah. Di masa yang sama juga kami secara tiba-tiba ada Ustadz Sabri itu datang ke perkampungan lalu mensyorkan ataupun memberi tawaran kepada siapa-siapa di dalam penduduk itu yang beragama Islam, yang mana untuk dihantar ke satu tempat pembelajaran dalam tempoh 15 hari. Ini yang paling first kami belajar dalam bidang agama pada masa itu. Kemudiannya kami pun berpikir kami tak tahu masa itu, niat kami dalam hati itu, kami rasa nak pergi je, nak cuba, nak try apa ini semua ni. Kami nak cuba benda baru macam tu. So kami kerja dekat kampung tu lama kan, kami nak cuba benda baru lagi. Lepas tu kami cuba cakap dengan ibu bapa kami. Lepas tu kami cakap, kami boleh ikutkah tawaran Ustaz Sabri itu untuk kami ikut program 15 hari itu. Kemudian ibu bapa kami pun dengan senang hati kamu teruskan macam tu. Masa itu kemudiannya kami coba try masuk, kami langsung tak paham lagi apa nak buat program tu. Lepas tu kami masuk, lepas dalam 15 hari itu singkatkan, dalam 15 hari itu kami pelajari benda baru yang menarik perhatian kami sendiri. Yang 15 hari itu dia belajar dan lebih kepada asas fardu ain macam tu. Dia tunjuk pasal solat, lepas tu bulan puasa, dia cara solat dengan segala macam larangan dan larangan dan haram dan hukum hakam semuanya, hukum syara macam tu lah. Dan setelah itu habis 15 hari kami pun balik kampung, dan apa yang kami belajar pada 15 hari itu kami juga praktik ke rumah, kami pelajari dan tidak lama kemudian lebih kurang selang 3 bulan, lepas tu dia beri tawaran balik, kamu kena datang lagi sekali. Itu 1 bulan, dia bagi lama sikit 1 bulan. Lepas tu kami bincang balik kepada orang tua kami. Lepas tu alhamdulillah mereka benarkan 1 bulan tu kami pergi. Di sana kami belajar ada banyak sekali benda dengan pengurusan jenazah semua, kami belajar semua tu. Itu yang bikin kami menarik minat semakin mendalam bagi yang pelajari Islam itu. Nah, mendalami macam tu.
tahu sebab sekolah rendah kan ada tahu sikit-sikit tapi tidak mendalam macam tu. Dalam macam harian tu dalam sekolah rendah tu bolehlah solat macam sendiri-sendiri boleh, tapi macam kalau macam hukum sunat, wajib, haram belum tahu lagi sebab sekolah rendah tamat sekolah baru darjah 6 macam tu. Kurang dalam mengetahui dalam agama Islam. Amalan solat masa tu kurang sebab kami tak tahu pasal haram dan macam mana hukumnya kan. Tahu Islam itu solat tu macam tu, solat macam ni. Lepas tu kami buat tapi dengan keadaan yang tidak seperti yang umumnya, seperti orang yang lain lah, seperti orang yang cukup semua sempurna macam tu. Kalau pasal tu memang ada juga terlintas terfikir yang semangnya kalau keputusan yang kami sebelumnya tu mungkin kami tak bawa pikir panjang masa tu. Sebab ketika kita masih budak-budakan masa tu. Pas kita sudah matang sikit, umur dalam lingkungan 19 tahun masuk 20 tahun, kami mulai terfikir seandainya kami teruskan apa yang kan macam mana lah, macam itulah kan kami pikir kalau kami teruskan pada masa itu mungkin keadaan sekarang bukan macam tu. Tapi di masa yang sama juga kami gembira lah sebab kami dapat tolong ibu bapa lebih awal lagi, tolong bantu dalam segi kerja. Sebab selepas kami berhenti itu kami kerja, selepas kami berhenti daripada sekolah itu beban daripada kedua orang tua pun ringan. Pertama kami dalam proses 1 bulan tu kami pernah bertanya dengan seorang ustaz di sana, seandainya kalau kami nak teruskan belajar selain daripada yang sini, ada tempat belajar yang lain kah? Kami tanya macam tu. Jadi kebetulan Ustaz Rafi itu yang ngajar kami bekas pelajar sini juga. Jadi selepas saya tanya dia macam tu, dia pun cakap, wah saya ada satu tempat sekolah yang dulu saya punya tempat sekolah. Jadi kamu boleh ke sana sebab di sana boleh juga. Dia bagi kami pandangan tentang macam mana pelajaran sini dan baiknya belajar di sini dan segala macam lagi. Jadi kami pun tertarik lah, kami nak pergi belajar tertarik. Jadi kalau macam tu, kalau kami nak pergi, boleh. Dia cakap macam tu. Jadi di masa yang sama juga Ustaz Sabri juga tahu pasal ni. Dia pun dengar kami macam tu. Kamu yakin kan nak pergi? Dia tanya kami macam tu. InsyaAllah yakin. Lepas tu dia tak bersuara dah langsung. Dia cakap macam tu je. Lepas tu kami balik dalam tempo 2 minggu macam tu. Selepas dia tahu, dia call. Lepas tu saya nak ambil tiket dah ni. Terkejut kan. Dia cakap, saya ambil tiket dah ni. Kamu betulkan lagi. Terkejut lah. Jap kami bincang dengan orang tua dulu macam tu. Ya bukan dekat kan, jauh kan macam tu. Lepas tu kami bincang dengan orang tua kami tu. Orang pun terkejut lah. Awalnya memang tidak dipersetujui sebab first time kami anak-anak dia pergi jauh. Jadi nak bagi restu tu payah sikit. Lepas tu kami reda. Pertama kami cakap memang tak dibagi benar macam tu. Kedua hari masih tak juga. Lepas tu kami diam. Dalam 1 minggu tu ayah saya tanya balik, kamu yakin kan nak pergi? Macam tu dia tanya balik. Kamu yakin? Kami yakin macam tu. Dan alhamdulillah dia pun setuju dalam tempo 4 hari sebelum 2 minggu tu, sebelum habis 2 minggu tu. Habis tu dia pun setuju, boleh kamu pergi sana. Lepas tu banyaklah nasihat yang dia bagi, mak pun banyak nasihat yang dia bagi. Rasa macam sedih lah sebab menuntut ilmu agama kan banyak luas kan, banyak kebaikan dia. Jadi bila kena tegur ada sedih lah sikit, tapi oleh sebab orang tua tegur jadi redoh lah masa tu. Yang masa tu
cuma berdoa aja lah supaya hati mak dengan ayah dilembutkan supaya membenarkan kami. Jadi alhamdulillah juga di masa yang sama juga tuh mereka tiba-tiba terbuka hati untuk membenarkan kami pergi belajar sini lah. Cakap juga sedikit, tapi kami minta tolong sangat bagi kami peluang untuk belajar. Sebab peluang ini mungkin kali ini aja kami dapat macam tu. Kami belawan cakap macam tu aja. Kami minta tolong. Target tuh macam tak boleh kata juga, sebab kalau pasal niat belajar ini teruskan. Kalau selagi ada peluang belajar, selagi itulah kami belajar. Tapi kalau sekiranya Allah mentakdirkan kami untuk tak diteruskan belajar, ada faktor-faktor lain yang menentukan, kami terpaksa terima juga. Tapi kalau dalam hati kami sendiri ini, kalau bagi saya memang akan teruskan belajar, karena belajar perlu juga sampai kita rasa kita boleh macam tu. Saya rasa banyak benda yang berubah, sebab awalnya kami tidak tahu, kami boleh tahu. Awalnya kami tidak tahu hukum ini macam mana. Selepas kami sampai sini, kami boleh tahu hukum ini macam mana dan ini macam mana. Ini halal, haram. Ini boleh kita buat, kita tidak boleh buat. Nah, itu sampai dari kami sampai sini, semua itu perlahan-lahan kami boleh tahu, dan sah dan tidak sahnya solat. Bila sampai sini, alhamdulillah banyak tahu adab dengan guru, adab dengan cara-cara belajar, lagi adab dengan lebih menghormati kedua orang tua, lebih beradab kepada orang tua. Banyaklah yang berubah apabila sampai sini. Memang cabaran dia boleh tahanlah, sebab kami kan saya dengan adik saya belajar sampai darjah 6 aja. Jadi lepas tu boleh tahanlah cabaran dia. Masuk dalam belajar terus sekitar 5 dari darjah 6. Nampak semua mata pelajaran tu dan terus sekitar 5 memang mencabarkan lah, tapi dengan macam mana? Dengan usaha insyaallah boleh lah, try coba-coba. Untuk sekarang ni rasa lemah tu adalah, tapi sikit. Tapi bila nak pikir balik datang sini nak belajar, bukan nak main-main. Jadi nak teruskan juga usaha. Jadi itu yang berikan semangat. Lagi satu, mak selalu ayah dan mak dan ayah selalu telepon cakap dengan kami berdua belajar sungguh-sungguh supaya tidak bermain-main di sini. Teruskan usaha. Kami terus mendoakan di sini. Jadi itu memberikan semangat kami lah. Pernah lah menangis. Kadang-kadang tuh datang hati kita macam keluh dan macam susahnya nih. Tapi setiap kali saya rasa macam lemah dan rasa macam nak putus asa tuh, saya imbas balik perjalanan saya sebelumnya, pengorbanan saya sebelumnya sampai ke sini macam mana pengorbanan, macam mana harapan daripada kedua orang tua dan juga adik-beradik saya. Hari-hari mereka beri semangat, bagi kami motivasi dan macam ni, kamu kena macam ni, dia bagi semangat kepada kami. Jadi semua tu boleh hilang dalam hati kami sendiri. Kami boleh lawan perasaan sedih ataupun perasaan lemas macam tu. Semua hilang hasil daripada dorongan mereka, doa daripada mereka, daripada sokongan dan dorongan daripada kedua orang tua dan adik-beradik kami dan juga sahabat-sahabat yang lain. Mereka boleh dikatakan satu semangat bagi kami lah. Awalnya dari susah hingga sekarang, alhamdulillah yang kami rasa susah dan payah tu jadi perlahan-lahan jadi mudah juga. Kadang-kadang terfikir macam lambat, tapi kami cakap dengan cikgu kami, apa kami sudah terlambat belajar dengan cikgu? Kami cakap macam tu, tapi cikgu cakap masih belum terlambat bagi kamu untuk belajar. Macam tu. Kalau kamu sungguh-sungguh untuk belajar, tiada yang tidak mustahil bagi kamu. Macam tu. Saya tak pasti juga kita mengikut tak fikir lagi nak teruskan macam mana. Tapi untuk masa sekarang kami nak belajar dulu. Lepas tu kalau sekarangnya keputusan keputusan memuaskan, kita boleh sambung belajar, boleh juga kami sambung. Kalau keputusan tidak memuaskan, kami sudah buat yang terbaik. Tapi kalau keputusan tidak baik,
perancangan kalau tidak memuaskan keputusan tuh tetap belajar juga, tetap belajar dalam sini karena di sini bukan yang memerlukan SPM juga pun kan, dia tidak memerlukan SPM dan kelulusan apapun. Kalau anda belajar boleh belajar kita boleh lagi belajar banyak lagi benda anda belajar.